Salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Malaysia. Anda sedang menonton cerita jam ini bersama saya, Naila Huda, dan tumpuan hari ini tentunya terarah kepada sambutan Hari Malaysia di seluruh negara. Jadi untuk jam ini kami nak bawakan cerita di sebalik sambutan ini bersama dengan dua wartawan kami untuk kami dapatkan gambaran bagaimana dan di mana persiapan pada saat-saat akhir ketika ini menjelang sambutan besar-besaran di dua lokasi. Tapi kita nak ke Bintulu dahulu di mana seramai 5,000 jemputan dijangka hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia bagi peringkat negeri Sarawak yang dijangka bermula jam 8 malam ini di Lasar Kenyalang di Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan tahun ini, Kerajaan Sarawak melalui Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu selaku penganjur bersama telah menyusun pelbagai persembahan dan juga atur cara kalau kita nak lihat secara keseluruhannya, antaranya melibatkan persembahan daripada Majlis Seni Sarawak. Jadi bagaimana persiapannya ketika ini? Kita nak bersama dengan Fadilah Sulaiman, wartawan Awani Borneo yang sebentar tadi ada bawakan perkembangannya. Tetapi tentunya kalau kita lihat pada saat-saat akhir ini, persiapan tentunya sudah pun mencapai 100% dan mungkin lebih ramai orang yang kita jangka pada berada di lokasi iaitu di Lapangan Terbang Lama Bintulu ini. Fadilah boleh kongsikan bagaimana persiapannya sekarang kalau kita nak bandingkan dengan jam 12 tengah hari tadi dan juga keterujaan sambutan Hari Malaysia di sana. Baik, terima kasih Naila. Jadi kalau kita lihat sewaktu saya membawa perkembangan pukul 12 tadi, kawasan lapangan terbang Lama Bintulu itu sebenarnya sudah kosong. Dikosongkan sebab sebenarnya kita ada program di sebelah pagi dan juga acara kemuncak pada malam nanti. Tetapi tempat itu disediakan untuk majlis malam ini dan dalam sekitar pukul 4 tadi saya masih lagi mendengar daripada tempat saya sekarang ini yang dalam jarak 1 kilometer daripada lokasi acara tersebut masih lagi mendengar PA system ataupun lagu-lagu yang akan dipersembahkan pada malam nanti. Jadi saya kira itu sebenarnya mereka masih melakukan persiapan saat-saat akhir untuk konsert ataupun persembahan yang akan dipertontonkan kepada pengunjung yang kita jangkakan seramai 5,000 yang akan hadir pada malam ini. Dan saya kira khemah itu sebenarnya sudah pun lama disiapkan dan malam semalam pun memang sudah dilakukan raptai penuh. Jadi saya rasa untuk malam ini kita memang akan menjangkakan perjalanan acara yang lancar dan kita harap dengan cuaca sekarang ini yang pada malam biasanya kalau di Sarawak ini ketika malam hujan, tetapi hari ini kita melihat kalau dalam weather forecast itu masih menunjukkan cuaca yang cerah. Jadi saya harap sebab itu adalah kawasan outdoor. Jadi sememangnya kalau hujan memang mungkin agak membawa memberi kesan kepada pengunjung yang datang. Saya kira. Tetapi malam ini seperti yang Naila katakan tadi, kita akan mulakan acara pada jam 8 malam dan antara VIP ataupun tetamu yang akan hadir adalah Tuan Yang Turut Utama, Tun Taib Mahmud dan juga serta isteri Tuan Puan Ragat Kodi Taib. Selain daripada Premier Sarawak sendiri, Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga isterinya Dato' Amar Jemaani, Tuan Kobujang. Dan semestinya Premier selaku orang nombor 1 Sarawak ini akan memberikan amanat beliau dan dijangkakan dijadualkan dalam sekitar jam 9 begitu untuk menyampaikan apa aspirasi Sarawak kerana ini adalah memang sambutan Hari Malaysia, tetapi kita di peringkat negeri Sarawak ini sudah pasti beliau mempunyai agenda ataupun aspirasi yang ingin dibawakan untuk semenjak Sarawak ini termasuk sekali dalam pembentukan Malaysia 59 tahun dahulu dan apakah hala tuju kita Malaysia secara amnya dan peranan Sarawak ini secara khususnya. Dan selain itu kita juga akan ada ucapan daripada menteri yang bertanggungjawab untuk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak ini iaitu Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, yang mana beliau berkata malam ini akan mengetengahkan kenapa Bintulu ini dipilih sebagai tuan rumah bagi tahun ini. Kerana kalau untuk pengetahuan Naila, sebenarnya Bintulu ini dahulunya adalah hanya perkampungan nelayan sahaja dan kini kita dapat melihat transformasi bandar itu menjadi sektor perindustrian dan juga salah satu kawasan bandar yang mempunyai purata punca pendapatan yang tertinggi kalau di seluruh negara ini kerana ia juga melibatkan sektor minyak dan gas. Dan boleh saya katakan jugalah cost of living di sini memang sangat tinggi juga. Kita boleh melihat roti canai kosong pun harga RM3 dekat sini, memang sangat jauh bezanya. Dan itu menunjukkan sedikit sebanyak menunjukkan bagaimana jurang itu
walaupun di Sarawak ini sendiri sangat berbeza. Tetapi ini adalah pembangunan yang dibawakan sejak pembentukan Malaysia itu, dan harapnya itu memang memberi kesan, memberi impak yang positif kepada sosioekonomi, kepada semua komuniti masyarakat di Bintulu itu, bukan sahaja kepada golongan yang terlibat dalam sektor perindustrian dan juga sektor minyak dan gas itu sendiri. Dan ini juga saya kira apa yang akan disampaikan oleh Premier Tan Sri Abang Johari nanti, sebab kalau Bintulu ini boleh dijadikan model ataupun contoh bagaimana sebuah kampungan nelayan boleh menjadi bandar industri pada tahun ini, begitu juga kita boleh mengadaptasi mungkin model yang sama di bahagian-bahagian lain di kawasan Sarawak ini, mengikut sumber sedia ada yang ada di kawasan itu sendirilah, tidak semestinya minyak dan gas sendiri. Sebab sekarang ini pun kerajaan negeri sedang berusaha untuk explore sektor-sektor baharu seperti carbon capture, ekonomi baharu, green economy dan sebagainya. Naila? Ya, Fadila, kalau kita lihat antara visual yang kami paparkan di skrin, antaranya termasuk tinjauan yang Fadila lakukan di Kampung Melayu juga, boleh kita lihat meriah sambutan di sana ataupun persiapan menjelang sambutan Hari Malaysia dengan bendera dikibarkan dan digantung oleh penduduk di Kampung Melayu ini. Boleh kongsikan juga selain daripada sambutan peringkat kerajaan negeri Sarawak, kita juga nak tahu bagaimana keterujaan dalam kalangan penduduk di sana, bagaimana mereka rata-rata penduduk di sana menyambut Hari Malaysia ni. Betul. Jadi kalau kita sebut sambutan Hari Malaysia, sudah mestinya kita melihat bagaimana ia diterima sentimen rakyat itu sendiri. Dan kalau di Sarawak ini, sebenarnya di tinjauan di Kampung Melayu Sarawak itu dilakukan oleh rakan setugas saya, Nuzuluddin Abdul Razak. Dan kalau boleh saya ingin bawakan Naila ke, sekarang kita ada di utara Sarawak, ini saya nak bawakan Naila ke kawasan selatan, iaitu di Samarahan, Kampung Melayu tadi. Dan di situ kata Nuzuluddin tadi, dia berkongsi sebenarnya di kawasan kampung itu yang mungkin tidak ramai yang tahu, mereka setiap tahun mengadakan acara pertandingan hiasan kreatif menggunakan bahan kita semula. Jadi objektifnya adalah untuk mengurangkan sisa buangan di kampung berkenaan yang boleh dijumpai di kawasan halaman rumah. Contohnya macam bekas tayar, botol plastik, atap rumah dan pelbagai lagi sisa yang biasa kita jumpa di rumah itu. Dan tujuannya adalah sambil untuk melestarikan alam sekitar. Dan yang menariknya bagi saya, mereka sebenarnya memang mengutamakan penglibatan belia-belia supaya dalam mereka melakukan kerja begitu, mereka juga turut menghayati sambutan, apa makna sambutan Hari Malaysia itu. Sedikit sebanyak ia memberi pendedahan kepada mereka, dan dari situ mungkin mereka akan lebih tercetusnya curiosity untuk mereka lebih mendalami sejarah ini dan bagaimana perjuangan Sarawak dan Malaysia itu dapat diteruskan oleh generasi mereka. Dan inilah antara kaedah-kaedah yang dilakukan oleh rakyat jelata untuk menghayati sambutan Hari Malaysia ini. Dan ini juga saya kongsi dengan Naila, kalau malam ini acara kemuncak pagi tadi sebenarnya pun sambutan Hari Malaysia di tapak lapangan terbang lama Bintulu itu memang kita ada lakukan unity ride. Jadi itu salah satu juga kaedah yang kita gunakan, iaitu menggunakan platform sukan ataupun hobi untuk menyemarakkan perpaduan rakyat itu. Dan saya juga sempat berborak-borak dengan rider yang datang tadi, dan memang ramai warga yang datang tadi, dalam 700 lebih. Asalnya kita menjangkakan hanya dalam 400. Jadi saya rasa kalau malam ini kita menjangkakan 5,000, kalau lebih daripada itu pun saya tidak hairan kerana sambutan yang agak meriah pada kali ini. Sebab kita juga sedia maklum, ini adalah acara besar-besaran yang mungkin agak baru selepas pandemik. Dan antara yang menarik bagi saya yang dikongsikan oleh peserta-peserta rider tadi, nilai yang boleh didapati dalam setiap warga Malaysia itu, dan apa yang mereka sangat bangga, dan mungkin kita boleh dengarkan sendiri. Orang ride tadi kan sikap bantu-membantu dan tolong-menolong. Macam saya tadi kan, masa naik bukit saya agak slow, ada satu rider tu dia cakap, laju kak, you can do it. Macam semangat tu yang kita nak, pemberi semangat, asyik tolong-menolong. Jadi saya boleh pecut bukit tu dengan baguslah. Itu yang paling nampak tadi. Semangat. Diorang lalu laju, dan macam diorang bagi semangat. Itu yang paling nampak dekat ride tadi lah. Penyayang, peramah, and then sabar. Okey, aplikasi kan, kalau saya ambil just daripada basikal punya ni aktiviti
Macam kita macam ini, member mungkin dalam masa ride, dia slow, dia kita support. Okey, kita sayang member kita. And then kita kalau boleh tiada ke depan, tiada ke belakang, masing-masing sama-sama. Macam tu lah. So far, bagi pandangan kami lah, kita tu berbilangan bangsa, and then boleh berkawan bersama, tidak masalah. Toleransi, apa lagi nya budi bahasa lah. Yang pentingnya budi bahasa. Kerjasama lah yang penting. And then sudah macam membeza-bezakan antara satu dengan lain. Fadilah, menarik kita dengarkan pandangan peserta-peserta rider ini, bagaimana mereka menyifatkan nilai-nilai pada seorang warga Malaysia itu dan bagaimana mereka melihat signifikannya sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Bagi Fadilah, mungkin boleh kongsikan juga bagi Fadilah sendiri bagaimana wartawan Awani Borneo, Fadilah dan rakan-rakan setugas yang lain melihat kepada sambutan Hari Malaysia ini dalam kita juga meraihkan sambutan Bulan Kemerdekaan yang mungkin berbeza. Kalau kita nak lihat, bagi kami rakan setugas di Semenanjung ini ada perbezaannya, signifikannya sama. Cukup penting untuk kita meraihkan Bulan Kemerdekaan, Hari Merdeka pada 31 Ogos, tetapi beza semangatnya dan bagaimana kita tafsir dan interpret maksud sambutan pada Hari Malaysia pada 16 September ini berbeza. Bagi rakan-rakan setugas di Awani Borneo pula, bagaimana keterujaannya pada sambutan Hari Malaysia ini? Betul. Jadi apa yang menarik pada saya juga adalah yang disebut oleh peserta itu tadi, satu toleransi, satu lagi bergerak bersama-sama. Tiada yang ke depan, tiada yang ke belakang. Jadi saya selaku warga di Borneo ini, saya juga merasakan itu adalah tanda solidariti juga. Kalau rakan-rakan di Semenanjung, di Sabah, Maju ke Harapan, itu adalah tanda solidariti. Kita memang menyambut, meraihkan sama-sama persamaan kerana ia juga dikaitkan dengan sikap toleransi yang disebut oleh salah seorang peserta tadi, di mana kita menghormati perbezaan tetapi kita meraihkan persamaan yang ada, dan itu seharusnya dilakukan oleh semua warga Malaysia untuk menyemarakkan lagi, untuk memajukan lagi rakyat kita, untuk bergerak bersama-sama kerana kita mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk membangunkan negara kita. Tidak kira kita daripada asal negeri mana, kita mahu negara yang maju, dan semestinya ia juga termasuklah dalam tema keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah salah satu intipatinya untuk keterangkuman. Jadi untuk merapatkan jurang perbezaan, dan kalau dalam aspek pembangunan bandar dan luar bandar itu semestinya kita kurangkan juga, kerana itulah maksudnya tadi, bergerak bersama-sama supaya tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang tersisih, dan itu yang kita harapkan untuk di masa depan. Baik, terima kasih Fadilah, dan tentunya kita jangkakan banyak lagi perkembangan daripada rakan-rakan setugas daripada Awani Borneo pada jam 7 petang nanti, menjelang beberapa jam lagi sebelum sambutan Hari Malaysia pada peringkat negeri Sarawak. Kita akan dapatkan lebih banyak perkembangan daripada Fadilah dan juga rakan-rakan setugas pada jam 7 petang nanti. Dan banyak lagi perkongsian untuk cerita jam ini. Tentunya tumpuan masih lagi terarah kepada sambutan Hari Malaysia. Tadi kita lihat bagaimana sambutannya di Bintulu, tapi selepas ini kita nak pergi ke rakan setugas di Melaka dan bagaimana persiapannya sambutan Hari Malaysia di Melaka pula pada saat-saat akhir ini. Kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.